Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama Cikgu Mai, Matematik Tingkatan 3 dalam tajuk Sudut dan Tangent bagi bulatan. Objektif pembelajaran pada hari ini adalah mengenal dan memerihalkan sisi empat kitaran. Kita akan rujuk buku teks, ada penerangannya. Okay. Sisi empat kitaran. Okay, apakah yang anda tahu tentang sisi empat kitaran? Itu yang kita akan tengok nanti. Okay, kita lihat dekat sini penerangannya. Sisi empat kitaran ialah suatu sisi empat dalam bulatan dengan keadaan keempat-empat bucu terletak pada lilitan bulatan. Kita lihat rajah ni. Kita tengok segi empat PQRS. Bucu P, bucu Q, bucu R dan bucu S berada pada lilitan bulatan. Ini lilitan bulatan. Jadi PQRS adalah sisi empat kitaran. Okay. Kita lihat contoh 8. Bagi setiap rajah yang berikut, bagi setiap bulatan yang berikut, O ialah pusat bulatan. Ini adalah pusat bulatan. Okay. Dan dia kata soalannya, kenal pasti sisi empat kitaran yang terdapat dalam setiap bulatan di atas dan jelaskan jawapan anda. Okay, untuk soalan 1. Adakah A, B, C, D ini adalah sisi empat kitaran? A, B, D, C. Adakah ianya sisi empat kitaran? Okay, kita lihat ada satu bucu, iaitu bucu D, tidak berada pada lilitan. Jadi A, B, D, C bukan sisi empat kitaran. Okay. Yang kedua, lihat E, F, G, D. D, E, F, G. D, E, F, G. Bucu-bucunya berada pada lilitan bulatan. Jadi D, E, F, G adalah sisi empat kitaran. Yang ketiga, kita lihat K, L, O, N. Okay, dekat sini dekat mana masalahnya? O tidak berada pada lilitan. Jadi bila O tidak berada pada lilitan, maka K, L, O, N bukan sisi empat kitaran. Yang keempat, P, Q, R, S. P berada pada lilitan, Q pun berada pada lilitan, R pada lilitan, S pun pada lilitan. Maka P, Q, R, S adalah sisi empat kitaran. Yang kelima, masalah dekat O. O tidak berada pada lilitan. Jadi T, O, V, U bukan sisi empat kitaran. Kita boleh juga sebut T, U, V, O. Atau O, T, U, V. Sama je. Okay. Okey, seterusnya yang kedua dia tanya, nyatakan sudut bertentangan yang wujud dalam setiap sisi empat kitaran yang telah anda kenal pasti. Okey, dekat soalan kita tadi hanya 2 dan 4 saja yang merupakan sisi empat kitaran. Yang lain bukan. Jadi kita hanya kenal pasti 2 yang bertentangan adalah bucu bertentangan, D bertentangan dengan F. Dan E bertentangan dengan G. Kita lihat macam ni ya. Dia bertentangan lah ni. Okey, E bertentangan dengan G. Okay. Yang ni pula sudut Q bertentangan dengan S. Sudut P bertentangan dengan sudut R. Okey. Boleh baca kat sini nampak macam mana simbol nak kata sudut, tu tanda dia. Okey. Kalau kita nak katakan tadi sudut Q, kita boleh kata macam ni, sudut Q dengan sudut S. Kalau nak letak ni sikit pun tak apa, macam ni, sudut F pun tak apa, boleh. Okay. Biasanya orang buat macam ni lah. Okay. Kalau bertaib orang buat macam ni. Tapi kalau tulis dalam buku, kita tulis macam tu, sudut G. Boleh kedua-duanya boleh ya. Okey. Jadi selesai melihat contoh 8. Jadi kamu boleh buat uji minda 6/2A. Kita tengok uji minda 6/2A sama je dengan contoh 8 tadi. Jadi boleh buat rujukan daripada contoh 8. Pilih ayat dia semua. Dari contoh 8.
Tak apalah, kita tengok sikit. 6.2a. Soalan 1. P bukan berada pada lilitan. Jadi memang bukan sisi 4 kitaran. Soalan 2. D, E, F, G semuanya berada pada lilitan. Maka ianya adalah sisi 4 kitaran. Yang ketiga, yang ini tidak ada sisi 4 kitaran. Semuanya. Yang ini bukan sisi 4 kitaran. Tapi boleh juga nampak. Boleh nampak. P, Q, K, N. Itu satu sisi 4 kitaran. Satu lagi K, L, M, N. Ada dua sisi 4 kitaran dalam soalan 3. Okey. Sisi 4 kitaran. K, N, P, Q dengan segi 4 kitaran. K, L, M, N. Ada dua. Okey. Yang keempat, kita lihat. Ada dekat sini. A, B, D, E. A, B, D, E. Keempat-empat bucu berada pada lilitan bulatan. Yang kedua, dia kata nyatakan sudut bertentangan yang wujud dalam setiap sisi 4 kitaran yang telah anda kenal pasti. Jadi kalau kita tadi A bertentang bucu dengan D. Jadi sudut bertentang bucu. Bertentangan. Bertentang bucu lain. Sudut A bertentangan dengan sudut A bertentangan dengan sudut B. Sudut B bertentangan dengan sudut E. Okey. Silap tu dah. Jangan sebut tentang bucu. Tentang bucu tu cerita lain. Okey. Yang lain-lain pun kamu boleh nyatakan lah. Macam ni. Sudut K bertentangan dengan sudut P. Sudut Q bertentangan dengan sudut N. Sudut K bertentangan dengan sudut M. Sudut L bertentangan dengan sudut N. Sepasang je lah bertentangan tu. Okey. Yang ni pun sama boleh nyatakan. Sudut D bertentangan dengan sudut F. Okey. Dan sudut E bertentangan dengan sudut G. Okey. Dekat sini dia kata jelaskan macam mana nak jelaskan. Kita balik kepada cerita awal dia. Bila nak jelaskan, kalau dia adalah sisi 4 kitaran, maka keempat-empat bucu berada pada lilitan. Kalau dia bukan, kita cakap bucu yang tak berada tu. Macam soalan ni. Bucu P tidak berada pada lilitan. Itu kita boleh jelaskan macam itulah. Okey. Seterusnya kita melihat pula apakah hubungan antara sudut-sudut pada sisi 4 kitaran. Tadi kita dah kenal pasti sudut yang bertentang. Jadi apa hubungannya sudut yang bertentangan ni? Dekat sini ada cetusan minda 6 kalau kamu minat kamu boleh buatlah. Okey, tapi kat sini kita terus baca dia punya hasil daripada cetusan minda ni pun dah beritahu kat sini. Mari kita baca ringkasnya, generalisasinya. Okey. Tadi yang kita kenal pasti sudut bertentangan tu, kita tahu bahawa hasil tambah dua sudut bertentangan itu adalah 180. Jadi nampak sudut X tambah dengan sudut Y nilainya 180. Begitu juga sudut yang bertentangan yang kedua adalah sudut P dengan sudut Q. Sudut P tambah sudut Q nilainya 180. Ini bukan sebarang sisi 4 ya. Hanya untuk sisi 4 kitaran. Okey, yang berada dalam bulatan. Sebab tajuk kita ni bulatan sekarang ni. Okey. Kita tengok contoh 9. Rajah di sebelah menunjukkan sisi 4 kitaran KLMN. Okay, hitungkan nilai X. Nilai X. Okey, kita nampak ini adalah sisi 4 kitaran. Okey. Jadi kita tahu sudut 8X ini bertentangan dengan 104 ni. Okey. Jadi apa yang dia boleh kata adalah 8X 8X tambah dengan 104 mestilah sama dengan 180 darjah. Jadi kita ada
8X sama dengan 180 tolak 104. Yang ni dia tulis, nampak? Sama dengan 76. Lepas tu X sama dengan, kita dah belajar dah tingkatan 1, kita boleh bawa sebelah kanan, bahagi, jadi dapat 9.5 darjah. Okey. Lepas tu dia kata cari Y juga. Macam mana dia cari Y? Kita nampak rajah tadi, 4Y bertentangan dengan 98. Jadi apa yang kita ada? 4Y tambah 98 mestilah 180. Jadi kita tinggal nak selesaikan saja persamaan linear ini. Jadi dapat 4Y, lepas tu bawa sebelah kanan, jadi tolak, dapat nilainya, tu bahagi, maka dapatlah jawapannya. Okey. Mari kita tengok uji minda 6.2b. Cikgu buat dekat sini je lah. Okey. Okey, sekarang ni kita lihat soalan 1A. Merah. Okey, 1A. Kita nampak dia suruh cari nilai X. Hitung X. Jadi kita nampak sudut dua ni bertentangan dengan ini. Jadi kita tahu hasil tambahnya mestilah 180. Jadi kita boleh tulis 40 tambah X tambah 50 tambah 60 mesti sama dengan 180. Jadi kita boleh selesaikan X sama dengan yang tambah-tambah nombor tu semua bawa sebelah kanan. X tinggal jadi perkara rumus. Tolak 40, tolak 50, tolak 60. Jadi dapatlah X sama dengan, tinggal nak tekan kalkulator lah. Okey, kita tolak 180 tolak 40 jadi 110. Okey. 110. 140 tolak 50 jadi 90, 90 tolak 60 jadi 30 darjah. Kalau tak confident tekanlah kalkulator nah. Jangan malu-malu, kita boleh guna kalkulator, kita guna je 180 tolak 40 tolak 50 tolak 60. Jadi dapat betul 30. Okey, selesai soalan B. Okey. Soalan A. Seterusnya. Okey, seterusnya soalan B. Kita lihat soalan B. Kita suruh cari X. X duduk kat luar ni. Tamak. Jadi kita tak boleh nak terus cari X. Kita kena cari dulu. Tapi kita tahu ni adalah sama kaki. Jadi kita nampak ini 140. Jadi berapa dekat sini? Ini adalah sisi 4 kitaran ni. Jadi dari dekat sini dah tentulah 140, 180 tolak 140. Sini mestilah ni kita tahu 180 tolak 140. Jadi kita dapat 40. Jadi kalau dekat sini 40, maka dekat sini pun kita tahulah ini 140. Ini 140. Jadi kalau sini 140, hasil tambah 2 ni mestilah 40 sebab sebuah segitiga sudut pendalamannya adalah 180. Jadi kita tahu hasil tambah 2 ni adalah 40. Jadi kita boleh dapat X ini sama dengan 40 bahagi 2. Jadi dapatlah X sama dengan 20. Okay, kalau tak berapa jelas, cikgu terang sekali lagi. Cikgu terang sekali lagi. Kita buat flow dia. Okay. Kita tengok sini 140. Jadi dekat sini dah tentulah 40. Ini satu garis lurus. Bila sini 40, sini mestilah 140 je. Sebab kita tahu satu garis lurus sudutnya 180. Jadi sini 140. Kalau sini 140, dah tentulah ini sama kaki. Ini dengan ini mesti sama nilainya. Okay. Sama nilainya, hasil tambahnya adalah 40. Sebab sebuah segitiga 180. Jadi 40 nak dapat ada 2 yang sama. Jadi 40 bahagi 2. Itu yang dapat X sama dengan 40 bahagi 2. Jadi dapatlah X sama dengan 20 darjah. Okay.
Okay, soalan C. Soalan C kita nampak, oh ada sisi 4 kitaran dekat sini. Ni sisi 4 kitaran ni. Semuanya bucu-bucu berada pada lilitan. Okay. Jadi, bila kita dah nampak macam tu, kita boleh lihatlah. Okay, kalau dekat sini X, maka dekat sini, ni satu garis lurus ni. Jadi dekat sini dah tentulah 180 tolak X. Dan sudut yang 180 tolak X ini bertentangan dengan sudut 50 tambah 70. Jadi kita tahulah bahawa hasil tambah sudut-sudut ini adalah 180. Jadi kita bolehlah tulis macam ni. 180 tolak X tambah 50 tambah 70 mesti sama dengan 180 sebab dia adalah sudut bertentangan. Ni bertentangan dengan ni dan dia adalah sisi 4 kitaran. Jadi kita dah ada macam ni, maka kita bolehlah selesaikan. Ini tolak X, kita nakkan X jadi perkara rumus, kita bawa X ke sebelah kanan. Jadi dia jadi positif X. Jadi 180 kena bawa ke sebelah kiri lah. Jadi 180 tolak, tambah 50 tambah 70 tolak 180. Jadi kita dapatlah X sama dengan 180 tolak 180 habislah. 50 tambah 70 jadi 120 darjah. Okey, selesai soalan 1C. Okay, mari kita lihat soalan yang kedua. Okay. Rajah di sebelah menunjukkan sisi 4 kitaran A, B, C, D. Dia dah cakap itu memang sisi 4 kitaran. Kita tengok pun, dia tak cakap pun kita boleh tengok. Memang A berada pada lilitan, D pada lilitan, C pun berada pada lilitan, B pun berada pada lilitan. Jadi A, B, C, D memanglah sisi 4 kitaran. Okay. Lepas tu dia kata sudut ADB. ADB sudut ni adalah 30 darjah. Memang dia dah tulis dah. Dia tak risaulah. Tu sudut ABD. ABD 20 darjah pun dia dah tulis. Jadi tak perlu risau. Dah ada dah. Lepas tu hitung nilai BCD. Sudut BCD. BCD. Dia suruh hitung sudut ni. Jadi macam mana kita nak buat? Dia suruh hitung sudut ni. Kita tahu sudut ni bertentangan dengan sudut ni. Dan sudut ni kita boleh cari nilainya sebab ini 20, ni 30. Sudut ni dah tentulah 180 tolak 20 tolak 30. Jadi kita dapat 180 tolak 50, 130. Okey. Jadi kita tahu sudut ini bertentangan dengan sudut ni. Jadi kita boleh nampak bahawa 130 tambah dengan sudut BCD. Sudut ni namanya sudut BCD. C mesti tengah-tengah. Okey. Sama dengan 180 darjah sebab dia bertentangan. Nilai 180 darjah. Jadi kita nak cari sudut BCD, kita boleh jadikan sudut BCD sebagai perkara rumus. Jadi kita ada 180, 130 bawa sebelah kanan, jadi tolak 130. Jadi kita dapatlah 50 darjah. Selesai soalan 2. Okey, seterusnya mari kita lihat soalan 3. Okey. Rajah menunjukkan bulatan berpusat di O jika POS. POS tu mana ya? POS. Ni adalah segitiga sama sisi. Sama sisi dia kata. Jadi ni sama. Tandalah sikit. Okay. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan sudut SOR. SOR 20. Dia dah tulis dah. Dia tak payah risau. Hitung nilai PQR.
PQR. Dia nak nilai sudut ni. Apa kita nak buat? Okey. Okey, kita lihat yang ni dulu Okey, bila kita nampak yang ni, ini adalah segitiga sama sisi. Jadi bila sama sisi, dah tentulah setiap sudut ini sama nilainya. Jadi kita tahu sebuah segitiga 180. Jadi kalau dia sama nilainya, 3 sudut sama nilai, kita bahagilah 3. Jadi kita dapat 60 darjah. Jadi kita tahu sudut ini 60 darjah. Okey, kita dah tahu ni 60 darjah dan dekat sini 20 darjah. Jadi sudut ini tak cantik lah. Tak cantik, kita guna color hijau ni lah. Okey, sudut ni 2 ni 60 tambah 20 dapat 80. Ini adalah sudut pada pusat. Okey. Dan dijangkum oleh lengkuk PR. Saya urutkan balik. Sudut ini sudut pada pusat dijangkum oleh lengkuk PR. Lengkuk PR juga mencangkum sudut ini, sudut Q. Ingat balik tak pelajaran yang sebelum ni 6+1? Jadi kita tahu sudut ini separuh daripada 80 darjah tadi, daripada sudut ni. Jadi sudut PQR adalah sudut PQR adalah 80 bahagi 2. Jadi sudut PQR padam buatlah. Sudut PQR adalah 80 bahagi 2. Jadi kita dapat 40 darjah. Okey. Tidak melibatkan sisi 4 kitaran dekat sini. Ada. Okey, tak apalah. Kita gunakan sifat yang sebelum ni kita belajar je dah. Okey, seterusnya soalan nombor 4. Rajah di sebelah menunjukkan bulatan berpusat di O diberi bahawa KNM 55 darjah. KNM ni 55 darjah dia dah tulis. KL sama dengan LM. KL sama dengan LM. Ni segitiga sama kaki rupanya. Tu kita boleh terus buat kesimpulan. Segitiga KLM adalah segitiga sama kaki. Okay, kita dah label dah. Tentukan nilai KLM sudut ni. Dia tanya. Kita nampak K berada pada lilitan, L pada lilitan, M pada lilitan, N pada lilitan. Jadi KLMN adalah sisi 4 kitaran. Jadi kita tahu L bertentangan dengan N. Jadi sudut L tambah dengan sudut N dah tentu 180 darjah. Sudut L tambah sudut N adalah 180 darjah. Jadi kita tulislah persamaan yang kita dah sebut tadi. Kita dah sebut, kita boleh tulislah. Okay, soalan A, sudut KLM, sudut ni tambah dengan sudut yang bertentangan dengan dia 55 darjah. Hasilnya 180 darjah. Okay. Jadi kita bolehlah jadikan sudut KLM sebagai perkara rumus. Jadi 55 bawa ke sebelah kanan, tambah 55 jadi tolak 55 darjah. Jadi kita dapat 125 darjah. Selesai soalan A. Soalan B. Cari sudut LMN. LMN. Sudut ni. Okey, macam mana kita nak cari? Kita dah tahu sudut ini adalah 125. Ni, 125.
semak lah, conteng, padam lah. Boleh elok-elok sikit. Okay. Buat sekali lagi. Sudut ini kita dah dapat tadi 125. Jadi kita boleh dapat sudut ni dengan sudut ni. Okay, macam mana nak dapat dia? Atau ada sifat lain kita boleh buat? Tak apa, kita guna tu. 180 tolak 125 dari 55 bahagi 2. 27.5. Sudut ni 27.5. 27.5 darjah. Okey. Yang ini pun dah tentulah 27.5 darjah juga. Okey. Ada satu lagi sifat yang kita perlu nampak. Kita nampak sudut ini adalah sudut tegak. Kenapa cikgu cakap macam tu? Sebab dia dicangkum oleh perimeter pula dah. Oleh diameter. Diameter KON adalah diameter sebab dia melalui O. Jadi sudut ini dah tentulah 90 darjah. Okey. Jadi soalan minta apa tadi dah? Lupa. LMN. Jadi dekat sini dah tahu 90. Dekat sini dah tahu 27.5. Jadi sudut LMN adalah sudut yang ini semua ni. Jadi kita nampaklah sama dengan 90 tambah 27.5. Jadi soalan B. Tulis kat mana ni? Kat sinilah. Soalan B. Sudut apa nama tadi? LMN. Sudut LMN sama dengan 90 tolak dah tambah 27.5 darjah. Jadi kita dapat 117.5 darjah. Okay, selesai soalan 4B. Dan kita dah berjaya selesaikan uji minda 6.2B dan juga uji minda 6.2A. Okey, itu sahaja selesai pelajaran hari ini. Terima kasih semua.